kita berada, kita berjumpa, kita beramal ibadah, tengok-tengok dah kita menghafiri kepada penghujung Ramadan. Maka setiap apa yang amalan kita buat, khususnya kita berada di 10 mata akhir ini, kita bersungguh-sungguh di 10 mata akhir ini, insya-Allah ganjaran besar yang akan menanti kita di akhirat kelak. Sesuai dengan tajuk kita pada pagi ini lah, bersungguh di dunia ini, lapang di akhirat. Menggambarkan bersungguh-sungguhnya kita pada hari ini melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka penatnya kita beribadah pada hari ini dan ketika ini, insya-Allah akan dilapangkan segala perkara-perkara di akhirat kelak. Kerana proses perjalanan kita ni masih panjang lagi. Atas dunia pun tak tahu bila kita akan berakhir. Sehinggalah Allah takdirkan nyawa kita berhenti pada umur sekian-sekian, maka ketika itulah barulah cacatan amal kita terhenti. Kita nak bicara pada malam ni, bersungguh-sungguh di dunia ini merujuk kepada apa sahaja kita buat akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi malaikat, dan buku tersebut akan ditutup bila mana kita meninggal dan akan dibuka balik di akhirat kelak untuk dipertontonkan kepada semua khalayak, semua manusia. Apakah amalan yang kita buat? Jadi kita duk bersungguh-sungguh atas dunia ni, kita buat apa? Pasti kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 10 mata akhir ni kita lihatlah, ada masjid buat qiyamul lail, ada surah buat qiyamul lail, ada orang buat khatam Quran dan sebagainya. Itu amal-amal yang semua kita nak kejar. Salah satu daripada kehebatan dan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ramadan iaitu Lailatul Qadar. Dengan takat kita kata umur kita lah, Allah bagi Lailatul Qadar ni alfi syahr, 1000 bulan, 83.3 tahun lebih kurang. Nak gambarkan bahawa bersungguh kita atas dunia ini, kalaulah kita katakan umur kita ni tak sampailah kepada 83 tahun. Tolak kita ni zaman kecil dan sebagainya. Memang umur kita nak sampai, nak cecah 83 tahun buat amal ibadah solat, memang kita tak lepas. Tetapi asbab kita, Allah bagi kurniaan kepada kita Lailatul Qadar, maka bersungguh kita nak cari Lailatul Qadar 10 malam terakhir ini, maka insya-Allah dilapangkan di akhirat kelak. Bersungguh. Nak katakan bersungguh hari ini, kita nak gambarkan kepada manusia macam mana bersungguhnya kita buat amal ibadah tu. Cukup-cukup payah. Kita nak bagi tahu kepada sahabat kita sebagai contoh, kata, jomlah kita bersama-sama qiyam pada malam ni. Bersungguhlah sikit. Tak lama pun kita cari 10 malam terakhir saja. Bukan 83 tahun, bukan 10 tahun. 10 malam terakhir saja untuk kita bangkit seketika. Mudah-mudahan terkena pada malam Lailatul Qadar, umpama kita ni bangkit untuk menyembah Allah, sujud pada Allah selama 83 tahun. Maka kita nak dapatkan tu, bersungguh itu memang agak sukar. Hari ni kita boleh sebutlah, jom kita buat. Tapi yang bangkitnya, yang betul-betul usahanya tak begitu ramai. Maka ini peluang yang Allah masih beri kepada kita, baki Ramadan masih ada lagi, maka ayolah sama-sama kita berusaha untuk pastikan segala apa yang kita buat itu adalah perkara yang akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Baik. Rentetan daripada perkara yang kita nak bicarakan pada pagi ini, iaitu bersungguh di atas dunia, lapang di akhirat. Bermaksud semua amalan yang kita buat itu akan dicatat dalam buku amalan kita, yang mana baginda Nabi SAW diriwayatkan dari bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di akhirat dan beramallah untuk akhirat. Hisab di dunia dan hisab di akhirat hanya diringankan bagi orang yang menghisab dirinya ketika di dunia. Maksudnya, perkara yang perlu kita buat atas dunia ini adalah mengisafi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita dulu. Semak diri kita dulu. Apa yang kita buat harian? Daripada kita bangkit pagi tadi, apakah pengisian-pengisian yang telah kita laksanakan? Daripada awal Ramadan sampailah kita menghabis pada pengakhiran Ramadan, apa yang telah kita laksanakan? Semak diri kita. Tak kita semak orang lain. Semak orang lain kata, dia kita ni lihat sungguh nak bagi solat-solat tarawih. Apa yang payah sangat ni? Sungguh taklah nampak. Jangan kita menilai orang lain. Kita nilai diri kita dulu. Setakat mana kita boleh buat. Kalau kita rasa kita dah sempurna, setakat mana sempurna tu? Anak kata sempurna payah juga. Wah, aku tahun ni perfect. Sempurna. Tarawih tak tinggal. 30 hari tak tinggal. Berbuka puasa di surau tak tinggal. Solat Jumaat tak tinggal. Cuma kita nilai balik. Sempurna dalam diri kita itu, adakah sempurna betul-betul? Ataupun bila mana kita mengatakan, oh aku perfect sungguh, sempurna sungguh. Datanya perasaan riak dalam diri kita menyebabkan habis amalan kita semua tu.
Nak gambarkan di sini bahawa bila mana kita nak melihat kepada kehidupan di akhirat, maka kita kena lihat kehidupan di atas dunia. Hasibu anfusakum. Kita semak di kita dulu. Apa yang telah kita buat? Apa yang telah kita makan? Apa yang telah kita lafaz? Semua kita lihat. Supaya di akhirat kelak, benda itu tidak akan tergantung oleh kita perkara-perkara yang tidak sepatutnya diceritakan dan diketahui oleh orang lain. Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa dihisap pada hari kiamat, maka dia mendapat azab. Aisyah bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran yang mana Allah bagi tahu bahawa fasawfa yuhasabu hisaban yassira, maka dia akan dihisap dengan perhitungan yang mudah. Yang bermaksud, wahai Rasulullah, bagaimana menjawab? Hisap yang aku maksudkan adalah ard, iaitu pembentangan. Hisap yang dimaksudkan tersebut, pembentangan segala amal ibadah kita, amal baik ke, amal tak baik, akan dipertontonkan kepada semua khalayak. Dipertontonkan kepada semua manusia di akhirat kelak. Ketika itulah baru nampak, oh dia dulu punya pakaian memang kemah, memang cantik, bergaya. Memang nampaklah warak dia. Rupanya dia ni memang kaki lah. Semua kaki kat situ. Kaki juli kat dia, kaki perempuan, semua kat dia. Menutup di sebalik pakaian. Akan diperlihatkan di mana? Di akhirat kelak. Atas dunia orang tak boleh judge dia. Atas dunia orang sokong dia. Atas dunia kata dia lah paling baik. Dia lah jadi role model. Tapi di akhirat kelak, Allah akan pertontonkan kepada semua manusia bahawa inilah orang yang tidak beramal baik tapi buat amalan-amalan yang tidak digalakkan oleh Islam. Baik. Maka siapa yang turut dibentangkan atau dikumpulkan pada hari kiamat mendapat azab? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia dihimpunkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala 3 kali. Pertemuan pertama dan kedua penuh dengan penolakan dan membela diri daripada manusia, serta bantahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada pertemuan ketiga yang terakhir, diserahkan kitab kepadanya melalui tangan kanan ataupun tangan kiri, sehingga dia tidak dapat melakukan apa-apa untuk membela dirinya. Pertemuan pertama dan kedua, ketika itu manusia akan berada berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu akan disoal, akan diperlihatkan dengan penolakan, bantahan. Kata, kamu dulu ni asyik hilang panjang ni, macam mana? Kamu diberi jawatan besar, tapi jawatan besar kamu tak pegang amanah betul-betul, macam mana? Maka adanya penolakan, kita bantahan, oh aku tak nak jawatan tu, aku diberi jawatan tu, aku tak nak, aku tak sanggup bukan jawatan tu, tapi kamu diberi jawatan tu, kamu layak untuk bukan jawatan tu, kamu tak pegang. Sebab itu semua akan diperlihatkan, dipertontonkan, diperdebatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana selesai pertemuan pertama dan ketiga, pertemuan pertama dan kedua, maka pertemuan ketiga itu adalah penyerahan cacatan amal kita, sama ada melalui tangan kanan ataupun tangan kiri. Kita tahulah kan dapat tangan kanan tu, alhamdulillah. Maka dia punya track dia, jalan itu adalah clear. Tapi kalau dapat tangan kiri, auzubillahi min zalik. Contoh macam kita lah ini kan. Kita jumpa dengan sahabat kita kata, jom aku nak bagi hadiah kepada kamu. Sampai-sampai depan dia bagi tangan kanan. Dengan penuh tata sila, ambillah hadiah ini. Sumbangan untuk kawanku. Kita ambil, kita rasa seronok. Tapi tiba-tiba jumpa kawan kita ni, dia kata nak bagi hadiah, bagi tangan kiri. Tak berpaling pun dengan kita. Maka gambarannya dia tidak suka pada kita. Maka hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi tadi menggambarkan kepada kita pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala nanti ada 3 kali. 1 dan 2 merujuk kepada pertemuan yang akan ada penolakan dan bantahan. Pertemuan ketiga adalah penyerahan cacatan amal itu sendiri. Baik. Dari riwayat lain ditambah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menolak dan membela diri itu datang dari orang yang tidak mengenali Tuhan ketika di dunia dan sentiasa menurut hawa nafsu. Menggambarkan bahawa orang yang menolak, orang yang membela diri di depan Allah ni, dia tak kenal Tuhan di atas dunia ni. Dia solat entah ke mana, zakat tak keluarkan, puasa pun tidak buat dan sebagainya.
maka dia tak tahu bahawa nilai, tak tahu bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Tak adanya rasa dan diri dia nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu bermulalah penolakan dan membela diri supaya dia menampakkan dia ini ada justifikasi ni. Ada sebab dia kata, kenapa aku tak buat itu, kenapa aku tak buat ni. Ada sebab dia. Nah, hari ni bab solat kita ni Allah teruk. Saya boleh katakan dengan perkataan teruk lah. Ramai di luar sana masih tidak sempurna solat. Solat tapi tak sempurna, itu hal lain. Tapi tak solat tu macam mana? Ramai yang tak solat di luar sana. Allahu Akbar. Dia katakan solat itu tiang agama. Solat tu benda paling asas yang perlu dibuat oleh semua. Tapi Allah nak solat punya lihat. Sedangkan solat tu kalau kita lihat Isra dan Mi'raj hanya 5 waktu sehari semalam. Dia daripada 50. 5 waktu saya tu. Itu pun Allah berperang nak solat tu. Alasan macam-macam kalau alasan tak sempat dan sebagainya. Kalau alasan lah. Tapi kalau kita katakan bahawa solat itu betul penting, kat mana-mana sekalipun kita akan cari dan kita akan solat. Kerana solat itu penting bagi kita. Kerana perkara pertama yang akan hisap di yaumul qiyamah adalah as-salat. Okey. Baik. Kemudian mereka melakukan perkara itu pada hari kiamat kerana tidak mengenali Tuhan sehingga mereka menyangkal bahawa menolak dan membela diri dapat menyelamatkan mereka. Mereka duk defend, mereka duk tolak dan sebagainya itu. Umpama mereka katakan bahawa mereka ni bolehlah nak mendapatkan ampunan daripada Allah dan sebagainya. Membela diri lah kononnya. Membela diri itu boleh menyelamatkan mereka lah konon-kononnya, tapi tidak. Tapi tidak. Membela diri itu menampakkan mereka tidak melakukan apa-apa yang sepatutnya mereka lakukan sehingga kan mereka itu tidak dapat membela diri mereka walaupun dengan alasan-alasan yang begitu banyak. Alasan cukup banyak. Alasan banyak. Kita ni kalau beralasan memang banyak. Contohlah kan tiba-tiba kita ada program. Hari ni mohon berkumpul pukul 9 pagi semua sekali. Kita akan bermula pada pukul 9 pagi. Maka datang pukul 9.30. Kenapa lambat? Oh tak adalah tayar pancit, kereta lain rosak lah. Macam-macam alasan itu mesti ada. Tapi kalau kita betul-betul tidak betul-betul berusaha bersungguh-sungguh, maka tak akan timbul alasan-alasan begitu. Kerana kita tahu bahawa kalau pukul 9 itu janjinya bermulanya program, maka pukul berapa kita dah mula bersedia. Mungkin pukul 8 dah kita dah mula bergerak. Mungkin pukul 7.30 atau rumah kita dekat 7.30 atau rumah kita dekat 8.30. Kita boleh pergi tanpa ada masalah. Tapi kalau pukul 9 start, pukul 9 baru nak turun, itulah masalah dia. Dan kita boleh beri berbagai beribu alasan. Dan ketika itulah banyaknya dalih-dalih yang kita akan bagi kepada orang. Begitulah bila mana manusia tidak mengenali Allah, tidak mengenali Tuhan, maka mereka akan mengemukakan pelbagai jenis alasan, pelbagai jenis perkara-perkara yang akan menyebabkan adanya penolakan dan sebagainya lah. Okey, baik. Kemudian sedangkan bantahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui para rasulnya, mulai daripada Nabi Adam AS sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi menjadi hujah, itu alasan bagi Allah untuk menyangkal dakwaan manusia yang akan boleh bagi hujah dan sebagainya adalah para anbiya sajalah. Okay, tiba-tiba berkata, oh solat ni sekian-sekian, Nabi akan jawab. Nabi akan tengok. Kata, aku telah perintah kamu untuk solat. Aku telah bagi tahu kat lain untuk puasa dan sebagainya. Kenapa kamu tak buat? Pada itu akan dipertontonkan. Maka ke akhirat nanti tak boleh dah. Nak kau tim tak boleh kata jumpa tepi, kata minta kau tim sikit lah. Kata saya ni tak pandai sangat. Dulu atas dunia ni tak belajar. Tak ada. Dia tak kira begitu. Dia tak kira begitu. Sebab tempoh atas dunia ni telah diberikan dengan tempoh cukup lama untuk kita belajar. Kenapa kita boleh belajar benda-benda lain tapi bila mana masuk beragama kita tak boleh belajar? Itu perkara. Kenapa kita boleh melihat manual books untuk memasak? Boleh masak dan sama resepinya tetapi kita tak boleh nak mengikuti Quran yang telah ada manualnya untuk kita selamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu jelas tapi tak dibuat. Suatu Quran ni kompas kita. Peta kita, maps kita hari ni, waste kita hari ni. Hari ni kalau kita mana-mana sekalipun, kalau orang tak tahu, tak adalah hari ni buka map yang dalam bentuk kertas nak pergi ke mana-mana. Contohlah nak pergi ke Johor Bahru. Okay, daripada Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Buka map yang macam ni lah. Naik highway. Tak ada. Pasti kita akan tengok ke teknologi yang ada. Maka begitu jugalah Quran. Kita kena lihatkan Quran ni sebagai satu peta jalan untuk kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita melalui azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana
petunjuknya telah lengah. Kalau kamu buat sekian, kamu akan dapat highway yang cantik tanpa ada ranjau dan duri. Tapi kalau kamu ambil jalan ni, mungkin sampai tapi kamu lalu ada parit, ada sungai, ada banjir, ada pokok tumbang dan sebagainya. Jauh ranjau dan duri itu. Maka itu gambaran yang perlu dikekalkan dan perlu kita fahami. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua kitab tersimpan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala meniupkan angin kencang sehingga kitab bertebaran dan dibaca oleh setiap makhluk. Tulisan pertama daripada kitab itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Isra ayat 14, "Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapnya. Maka gambaran tadi bila mana Nabi bagi tahu bahawa kitab yang kita tulis tu, cerita amal kita tu daripada kita kecil akhir balik kita tu sampailah kita meninggal dunia akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah akan bertembangan dan dibaca oleh semua makhluk, akan tengok. Gambarannya tak boleh nak gambar. Keadaan tu macam mana? Kata macam mana kitab berterbangan ke atas ni nampak. Sebab kita pada mahsyar kita katakan bahawa sebelum ni, kita bicara sebelum ni kan. Nampak kata kedudukan dia tu ada pepeluh dan sebagainya. Tiba kita nak melayan, nak tengok. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu kita nak diktikat. Tak perlu kita kata nak tahu macam mana lah kita semangat nak tengok. Kita amal tu. Itu kerja Allah. Allah telah nyatakan sesuatu dan kita faham bahawa semua makhluk akan melihat semua cacatan amal. Ramai yang boleh kenal ke? Jangan kita fikirkan begitu, kan itu kuasa Allah. Nak baik kenal tak kenal itu kuasa Allah. Allah boleh baik kenal sesiapa saja tanpa ada masalah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, pernah satu ketika aku teringat neraka sehingga air mata aku berlinang kerana kesedihan. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, apakah yang buatmu menangis wahai Aisyah? Aku menjawab, aku menangis kerana aku teringat ke neraka. Adakah pada hari kiamat setiap orang akan ingat pada keluarganya? Baginda Nabi SAW menjawab, pada hari itu setiap orang masih ingat dengan keluarganya kecuali pada 3 masa, iaitu semasa ditimbang sehingga dia tahu adakah timbangannya paling ringan atau paling berat. Semasa kitab diterbangkan sehingga dia tahu adakah kitab itu diterima dari tangan kanan atau tangan kirinya. Dan semasa melalui titian sirat mustaqim yang di mana di bawahnya terdapat neraka jahanam sehingga dia berjaya melaluinya. Maksudnya tadi bila mana kalau kita lihat sebelum ni dibangkitkan manusia itu nafsi-nafsi. Dibangkitkan tu nafsi-nafsi. Seorang-seorang, awak tak fikir ada orang lain. Semua fikir diri sendiri. Bila berada di pada mahsyar, Aisyah tanya, adakah mereka tidak mengingati keluarganya? Ingat. Tetapi tak boleh fokus. Ingat itu sekadar ingat bahawa mana keluargaku, tetapi dalam hati itu berat sebab ada 3 keadaan yang mana dia akan lupakan keluarga masing-masing. Yang pertama, ketika mana ditimbang kitab tu. Dacing Allah tu ditimbang. Mana berat, mana amalan yang buruk, amalan yang baik, mana berat. Pada ketika itu, berdebar. Kita ni kalau masuk interview pun takut pun yang berdebar. Ataupun contohlah, nak buat apa-apalah, nak buat apa-apa yang menyebabkan ada keraguan tersebut, memang kita akan berdebar. Berdebar sungguh. Tetapi depan Allah ni berdebar kita ni sampai kita lupakan keluarga kita. Tak ingat langsung. Sebab tak tahu ni, amal ibadah kalau contoh timbangan naik-naik, beratnya amalan yang baik. Beratnya amalan yang baik, maka kita dapat tahu bahawa perjalanan kita ni insya-Allah perjalanan yang mulia. Perjalanan yang akan dapatlah cahaya nur di hujung nanti. Tapi tiba-tiba kita timbang, Allah, beratnya amalan yang buruk kita. Rasa atas dunia banyak buat baik. Kerana baik dan buruk itu Allah nilai dengan keadaan keikhlasan kita dalam buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak buat amal ibadah tapi semua nak dapat pujian orang. Semua nak dapat tunjuk orang. Itu masalah dia. Nak bersedekahlah. Tetapi kita, tangan kita tu semua nak bagi tahu orang bahawa aku bersedekah ni. Jadi mohon lah, sebar-sebarkanlah orang yang paling bersedekah ni, paling mulia ni. Itu. Solat pun sama juga. Kat rumah solat macam ayam patuk padi. Dia kata cepat je solat. Tapi kat surah Allah, kat masjid punyalah khusyuk solat tu. Sampai kalau kata, ini kalau angkat tolak jadi imam ni, syok juga ni.
cara dia baca, tentang kedudukan tamak ninah tu betul-betul ni nak menggambarkan, nak dapat pujian bagi manusia. Maka ketika itu tiada gunalah pujian daripada manusia tu. Di akhirat tak ada lah. Kerana ketika itu hanya kita fikirkan, status aku kat mana ni? Masuk ke belah kanan ke masuk ke belah kiri? Kita fikirkan berdebar-debar tu. Sampai kan kita akan lupa kepada keluarga kita. Itu pertama. Yang kedua, ketika mana catatan amal kita bertebangan. Bertebangan akan dibaca orang lain dan bertebangan tersebut kita tak tahu sampai ke tangan kita di mana. Bila berterbang, dia akan singgah di tangan yang mana. Tak boleh kita nak ambil tangan simpan lagi ambil tangan, tak boleh. Allah telah tetapkan begitu. Catatan amal itu akan berterbangan dan akan singgah di tangan kanan. Kalau tangan kanan itu adalah banyak ganjaran-ganjaran amal-amal yang baik. Tapi kalau sampai di tangan kiri, maka gambarannya banyaklah amal buruk yang telah kita laksanakan. Jadi gambarannya sangat-sangat dilupai keluarga disebabkan ketakutan dan ketidaktenteraman kita menunggu jawapan, iaitu catatan amal yang kita buat atas dunia tu, akhirat tu. Itu keputusan dia tu. Rizak dia kat situ. Anak-anak kita nak ambil rizak. SPM ke Nistam keluar tak lama minggu depan kan. Berdebar lah macam. Tak lalu makan dah kata macam mana ni mak. Macam mana ayah. Tak boleh nak makan dah ni. Berdebar-debar dah ni. Ya. Jadi itu antara benda-benda yang akan diperlihatkan nanti. Baik, yang ketiga tadi, iaitu ketika mana melalui titian siratal mustaqim, di mana di bawahnya terdapat neraka jahanam. Ketika itu manusia akan melupai keluarganya kerana melihat diri sendiri tu lepas tak lepas tu. Lepas tak lepas. Dari segi sebab kita akan tengok nanti titian sirat ni, ada keadaan tempat di mana laluannya selaju kilat, adanya selaju kuda, ada selaju burung dan sebagainya, ada yang mengesok, ada mengangkat dan sebagainya. Kita lihat berdasarkan amalan masing-masing. Okey. Baik. Di hadis riwayat Abu Daud. Baik, kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang pertama sekali mendapat kitabnya dengan tangan kanan daripada umatku adalah Umar bin Khattab. Orang pertama sekali dapat kitab dengan tangan kanan ini Umar bin Khattab. Pada masa itu wajahnya bersinar-sinar seperti sinaran matahari. Orang bertanya, bagaimana pula dengan Abu Bakar? Abu Bakar kan sahabat Nabi, sahabat karib Nabi. Sahabat Nabi paling baik, paling rapat dengan Nabi. Jadi ditanya, kenapa Umar dapat nombor satu? Abu Bakar macam mana? Jadi soalan timbulkan oleh sahabat Nabi, maka baginda Nabi SAW menjawab bahawa dia telah dibawa ke syurga oleh malaikat. Dan gambarkan catatan amal tadi yang first kali diberi kepada Umar Khattab itu, orang pertama dapat, Abu Bakar tu terus masuk syurga terus. Lebih hebatlah maksudnya, lebih hebat daripada yang lain-lain. Menggambarkan keadaan dan juga amalan yang dibuat atas dunia itu memberi kesan kepada pergerakan di akhirat. Pergerakan di akhirat itu berdasarkan apa yang kita buat atas dunia. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman dengan suara yang kuat tapi tidak mengerikan. Suara kuat tapi tidak mengerikan kepada orang beriman. Wahai hamba-hambaku, aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain aku. Ini Allah bagi tahu. Aku adalah Maha Penyayang, Maha Hakim dan Maha Memutuskan. Wahai hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini dan kamu tidak akan bersedih. Berikanlah hujahmu kepadaku dan mudahkanlah jawapanmu. Sesungguhnya hari ini kamu diminta bertanggungjawab dan dihisap. Wahai malaikatku, sediakanlah segala sesuatu kerana hambaku akan mula dihisap. Allah bagi tahu direct kepada setiap manusia. Bahawa untuk orang beriman dalam keadaan Allah bagi itu suara yang kuat tetapi tidak mengerikan, tidak takutlah dengar tu. Tapi kalau orang tidak beriman, maka dalam keadaan suaranya mengerikan. Benda ni laisa kamitslihi syai', benda yang kita tak nampak macam mana kita nak gambarkan, tak boleh gambarkan, tetapi Allah bagi tahu bahawa suara yang kuat tetapi tidak mengerikan bagi orang-orang yang beriman, kerana ketika itulah kita akan mula dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Samurah bin Athiyah berkata, seseorang datang pada hari kiamat dengan kitab yang mengandungi kebaikan yang banyak, bagaikan sebesar gunung. Ada orang sampai ke akhirat, banyak sungguh amalan dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, kamu solat dan bersedekah pada hari itu agar orang tahu bahawa kamu menunaikan solat.
ketahuilah aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan aku. Ibadah yang aku terima hanyalah ibadah yang tulus mengharapkan keredaanku. Kamu puasa pada hari itu agar orang tahu bahawa kamu berpuasa. Ketahuilah aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan aku. Ibadah yang aku terima hanyalah ibadah yang tulus mengharapkan keredaanmu. Kamu bersedekah pada hari itu agar orang tahu bahawa kamu bersedekah. Ketahuilah aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan aku. Ibadah yang aku terima hanyalah ibadah yang tulus mengharapkan keredaanku. Jadi gambaran awal tadi, ada orang datang menyembah Allah ini dengan keadaan amal ibadah yang cukup banyak. Besar gunung datang, banyak. Tapi Allah kata, amal ibadahmu itu kamu tidak buat dengan tulus ikhlas. Tak buat dengan tulus ikhlas. Solat, tapi nak tunjuk-tunjuk. Solat sambil selfie. Solat sambil adanya kamera depan buat TikTok. Bla-bla dan apa-apalah. Nak tunjuk pada orang. Dia buat amal ibadah. Semua nak tunjuk pada orang. Kita hari ni ke arah itulah. Sebab itulah kita kena kawal sedikit. Bukan tak boleh nak berkongsi, tetapi jangan terlalu agresif sangat nak berkongsi. Nak tunjuk kepada semua orang bahawa kita ni ada. Tunjuk semua orang. Jadi itu yang kita kena. Bab solat ni, bagaimana saya bagi tahu tadi, solat ni kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Jadi bila kita dengan Allah ini, tak kira kita berada di rumah ke, di suar ke masjid. Yang penting yang kita paling-paling baik, yang kita paling sopan, yang kita paling-paling rasa keyakinan yang mendalam nak kita solat tu. Berwangi-wangian dan sebagainya, itu yang perlu kita lakukan. Solat sama lah, contohnya macam ibu-ibu kan, nak masak juadah besar, juadah berbuka. Mungkin nak masak awal sedikit, pukul 3 dah nak masak. Masak pukul 3, tumbuk bawang dan sebagainya. Jadi, lepas selesai je, masuk waktu asar. Solat waktu asar. Maka bila mana masuk solat waktu asar, kita dengan keadaan pakai baju tu, pakai baju yang kat dapur tadi, dengan bau-bau, minyak dan sebagainya, kita solat. Sah solat? Sah. Tetapi, kita solat dan keadaan orang tak nampak. Jadi orang tak nampak tu, kita pakailah kadar lah. Bukan sebagaimana kita solat depan orang. Kalau depan orang, contohlah depan orang, kita ni bukan main lagi memasak sebagainya. Lagi 10 minit nak masuk waktu solat asar. Kita rela balik pakai wangi-wangi dulu, pakai baju baru, datang solat. Sebab apa? Nak tunjuk pada orang. Jadi itu amalan yang tak ikhlas tu, maka Allah kata tadi, tak ada nilainya di sisi Allah. Sebab solat. Jadi benda itu yang selalu berlaku dalam kehidupan diri kita. Benda yang selalu berlaku. Cuma kita perhati atau tidak saja. Okay? Puasa pun sama juga. Semua orang nak tunjuk kita puasa. Allah, letih ni puasa ni. Lembik hari ni. Mengesot dalam buka puasa ni. Jadi menambahkan kepada kita ni, puasa kita tidak ikhlas. Ya? Itu satulah. Yang kedua, kita nak buka puasa di luar. Masjid-masjid buat juga dah buka puasa dan sebagainya. Alhamdulillah. Kita pergi ambil gambar dulu. Okey. Hari ke-6, masjid sekian-sekian buka puasa bersama isteri tersayang. Ambil gambar. Nak gambarkan apa? Nak tiba orang kita puasa? Tak payah. Pergi-pergilah buka puasa. Tak payah nak cerita pada orang. Yang kita dengan Allah saja. Dia diam sudahlah. Okay, biarlah Allah melihat, Allah menilai puasa kita. Kalau kita asyik tunjuk pada orang, sebelum kita ambil gambar pada orang tu, takkanlah kita ambil gambar candid, tak ada. Mesti ambil gambar posing-posing sikit, gambar cuncun sikit, supaya nampak, oh dia buka puasa kat sini, oh puasa, nak gambarkan kepada orang. Yang ketiga tadi, sedekah pun sama juga, sedekah nak tunjuk pada orang. Kita dah cerita sebelum ni kan, sedekah sampai kita kalau boleh lah, janganlah sampai tangan kiri melihat kita bersedekah ni. Supaya sampai begitu, supaya tak tahu. Hari ni kita bersedekah, nak tunjuk pada orang sungguh-sungguh hari ni. Supaya orang tahu kita bersedekah. Tak payah tunjuk lah. Tak ada fungsi, tak ada kelebihan pun kita tunjuk ke orang kita bersedekah ni. Biar kita sedekah banyak pun, ya Allah SWT saja mengetahui. Sedekah banyak tak apa, tak ada masalah. Allah SWT saja mengetahui apa yang kita sedekahkan tersebut. Letak banyak dah tabung. Okay? Jadi itu antara perkara yang kita buat dan insya-Allah dia akan beri kesan dalam proses kita ni nak memahami dan juga kita nak mendapatkan keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Allah iaitu yang bunyi yauma nad'u kulla unasim biimamihim, itu baginda bersabda, pada hari kiamat setelah seorang muslim dipanggil ke hadapan Tuhannya,
dan diberikan kitab melalui tangan kanannya, maka diletakkanlah sebuah mahkota di atas kepalanya dan di setiap sudut badannya dihiasi berbagai perhiasan. Lalu dia pergi menemui para sahabatnya, namun belum sampai ke sana, sahabatnya yang melihat kedatangannya jauh berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti temanku ini. Rahmatilah kami, ya Allah. Adapun kami berikanlah kabar gembira kepada setiap orang yang bahawa orang seperti kamu mendapat balasan seperti ini." Apabila dia sampai kepada mereka, dia berkata, "Biarlah kabar gembira kepada seorang Islam bahawa mereka semua akan sepertiku." Bila mana dapat saja catatan amal daripada Allah Subhanahu Wa Taala di tangan kanan, maka Allah akan letak, bukan dapat catatan amal saja di kanan, Allah akan letak satu mahkota yang sangat-sangat cantik di atas kepala dan badannya akan dihiasi dengan pelbagai hiasan. Akan dihiasi dengan pelbagai hiasan. Maka digambarkan kepada kita bahawa bukan setakat kabar gembira dapat catatan amal belah kanan tu, tapi dililitkan badan kita dengan perhiasan-perhiasan cukup-cukup cantik, menggambarkan kepada kita bahawa Allah sedang mengangkat kita ni sebab kita ni buat amal ibadah bersungguh-sungguh atas dunia, maka Allah lapangkan akal kita, hati kita di akhirat. Dapat cerita amal tangan kanan, dah lega lah. Allah nak tunjukkan lagi, dikalungkan lagi. Letak mahkota dan kalungkan perhiasan-perhiasan. Umpama hari ni lah, contoh hari ni. Anak-anak kita hari ni dapat SPM cantik. Dapat result tu, terus diberikan. Dapat 10A. Kemudian terus dibagi hadiah kat situ. Dibagi adanya dia punya plak dia, okay, 9A tunjuk. Bagi tahu kepada orang lain. Kemudian dililitkan paper cemerlang. Nak bagi tahu kepada semua orang supaya orang lain pun dapat sebagaimana begitu juga. Itu atas dunia. Di akhirat Allah nak bagi tahu kepada yang lain. Itulah yang Allah buat. Dan itulah jaminan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh atas dunia, ikhlas dalam beramal ibadah, Allah lapangkan segala-galanya di akhirat kelak. Baik. Kemudian ada pun orang kafir. Diletakkan sebuah mahkota daripada api neraka di atas kepalanya. Dan badannya dililit dengan rantai sepanjang 70 hasta. Semua sahabatnya yang melihat keadaan berkata, "Ya Allah, kami berlindung padamu daripada kesengsaraan seperti ini. Ya Allah, jangan engkau beri seperti ini kepada kami, ya Allah." Bila dia sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ya Allah, jauhkanlah dia daripada kami." Namun dia berkata, "Mudah-mudahan kamu semua dijauhkan oleh Allah daripada rahmatnya. Kamu semua akan merasakan seperti apa yang aku rasa seperti ini." Orang kafir bila dipakaikan begitu, pakaikan mahkota yang daripada api neraka, kemudian badan lilit dengan rantai sepanjang 70 hasta tu, kemudian orang nampak, orang minta jauh, "Janganlah aku termasuk." Tapi dia kata, "Okey, aku mudah-mudahan kamu semua dijauhkan daripada rahmat Allah. Join sekali lah aku." Sampai begitu. Nak gambarkan bahawa kedudukan orang beriman dan orang tak beriman. Orang beriman dapat kanan kanan, orang tak beriman, orang kafir dapat tangan kiri. Diletakkan azab sekali. Bukan dapat kosong-kosong, diletakkan azab sekali. Azab macam mana? Iaitu diletakkan mahkota daripada api neraka dan juga dililitkan badan dengan rantai. Nak gambarkan kehinaan Allah bagi pada orang yang tidak berusaha untuk beramal ibadah di atas dunia. Maka di akhirat akan diletakkan azab. Sebelum masuk neraka tu, diletakkan azab bila mana mendapat kita punya catatan amal. Baik, ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kisah yang kita selalu dengar lah. Kisah yang mana ketika Nabi Isa AS lalu di depan suatu kubur, lalu kubur itu dipijak, kakinya berkata, "Berdirilah kamu dengan izin Allah." Nabi Isa pijak kubur tu, maka Nabi Isa bagi tahu, "Berdirilah, bangkitlah. Bangkitlah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, wahai penghuni kubur." Lalu berdirilah penghuni kubur dengan izin Allah. Jadi kata, "Wahai ruh Allah, Nabi Isa, mengapakah kamu membangunkan aku? Padahal aku sedang diazab sejak 70 tahun yang lalu." Dia dah tengah azab dalam kubur tu. Tapi tiba-tiba ada seruan untuk menjawab panggilanmu. Nabi Isa menjawab, "Aku mahu bertanya kepadamu, apa yang kamu lakukan semasa hidupmu?" Dia bilang, "Aku seorang pengaku kayu api, dengan itulah aku makan dan aku bersedekah." Nabi Isa terpanjat terdengarnya dan berkata, "Subhanallah, pengaku kayu api pun dihisap selama 70 tahun. Padahal dia makan daripada yang halal juga bersedekah." Orang itu berkata, "Wahai ruh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mencelaku, iaitu apabila aku mengangkut sedikit kayu api milik seorang, aku mengambil sedikit kayu itu untuk mencukil sisa makanan yang berada pada celah gigiku. Kemudian setelah itu potongan kayu itu akan aku buang begitu sahaja. Ketika itu aku dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kata-kata,
Mengapa kamu meremehkan aku? Padahal aku maha mengetahui apa kamu lakukan. Itu kisah yang selalu kita dengar. Ya? Asbab cungkil gigi tu. Asbab cungkil gigi. Penculik gigi tu lah. Bukannya ambil harta orang lain, tak ada. Bukan harta besar lah. Maksudnya dia ambil sekecil-kecil barang. Sekecil-kecil barang. Gambarannya adalah merujuk kita ambil barang itu, dia bawa kayu api yang mana orang lain dah punya lah. Jadi adalah macam sangkut daging ke dengan sawo tadi, dia pun ambil gigi tu, dia buang sendiri tu. Maka habis saja dia buang dan diazab 70 tahun sebab benda itu. Kecil tu. Itu ambil hak orang kutingkan kecil tu. Ini ambil duit orang besar-besar, na'udzubillah, tak tahulah macam mana kita nak cerita kan. Tapi ini gambar itulah benda yang dikhabarkan. Okey, baik. Kemudian, bila mana kita ni dah dapat buku cerita amal ni, buku tu tergantung kat mana? Buku tu tergantung pada leher-leher kita. Dia akan gantung kat leher kita ni. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 13, "Wa kullu insanin anzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura." Dan setiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Azazah berkata, perkataan leher itu dalam ayat ini adalah suatu ungkapan bagi sentiasa sebagaimana kalung sentiasa melingkarkan pada leher. Gambarannya cerita amal kita akan digantung, letakkan leher kita ni, ditunjukkan kepada orang sentiasa. Orang akan tengok cerita amal, baca, dia dulu buat perkara ni, okey, ni baik dulu, punya bila dia baik, jahat balik, jadi baik-baik. Benda itu akan dipertontonkan. Wallahualam lah bagaimana bentuk penceritaan tu. Tapi gambarannya itu. Kalau kita nak cerita kan, Allah ni maha kaya, Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Depan Allah nanti kita tahu macam manakah teknologi yang ada. Allah bagi pada manusia itu teknologi untuk kita fikir, buat sekarang ni buat slide, ni boleh tengok video online dan sebagainya. Itu zaman sekarang. Dulu tak ada. Dah ada. Hadapan Allah tu lebih daripada apa tak digambarkan oleh kita. Kita lihat gambarkan macam mana cerita amal, bukan macam bertulis macam ni ke, show dekat dalam slide ke, atau ada website ke, gantung website, tekan klik QR code kat muka, keluar semua ke. Wallahu a'lam, benda itu tak dapat nak digambarkan lah. Tapi nak ceritakan di sini bahawa setiap orang itu akan ada catatan amalnya yang digantung pada leher, secara analoginya merujuk kepada sistem-sistem begitu. Okey, baik. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, setiap anak Adam mempunyai kalung yang tertulis segala amal perbuatannya. Ketika dia meninggal dunia, kalung itu disimpan oleh Allah sehingga tiba hari kiamat. Kalung itu akan dikeluarkan kembali, lalu dikatakan kepada orang itu, "Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, perkataan ta'irahu maksudnya itu adalah amal perbuatannya. Al-Hasan berkata, semua manusia membacakan catatan amalnya pada hari kiamat, baik yang tidak dapat membaca ketika dia di dunia maupun yang boleh. Diriwayatkan bahawa ketika Abu Sawar Al-Adawi membacakan surah Al-Isra 13 tadi, maka dikatakan kitab iaitu catatan amal itu akan dibuka dua kali. Sekalinya ketika di dunia, dia akan tulis semua perbuatan kita. Ketika dunia, kitab itu dibuka untuk mencatat surah amalan dia, kemudian ditutup ketika mana mati. Bila kita mati, maka buku itu akan ditutup. Atas dunia dibuka, sepanjang masa ni ada ni, kerana kita bercatat. Okey, hari ni Alhamdulillah ada 95 orang lebih berada lelaki kuliah pada pagi ni. Okey, Alhamdulillah Allah tanda semua datang. Okey, markah penuh lagi. 100 lagi markah pagi ni. Daripada bulan Ramadan 100 penuh. Full, tak ada lagi buat dosa. Okey, kemudian habis nanti ada program lain lah. Maka bila hujung sekali klik, hari ni memang markah full. 99.9, ada sikit lah, ada slide sikit ya. Jadi itu markah yang akan dicerita ketika menatap dunia. Lepas kita meninggal, lepas meninggal dunia, maka ditutup buku tersebut dan dibuka kembali yang kali keduanya, iaitu ketika mana diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang yang buku amalannya diberi dari sebelah kanannya, maka dia akan hisap dengan perhitungan yang mudah. Dihisap juga sebenarnya. Orang yang dapat belah kanan dihisap juga, tapi hisap yang mudah lah. Dia bukan diazab, dihisap. Disemak, disoal siasat dengan keadaan yang mudah. Okey. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Maksudnya pada hari itu mereka semua dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungkannya semua amal perbuatan itu meskipun semua telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan segala-galanya sesuatu lah. Okay? Semua benda itu Allah telah diktirkan kepada kita. Ya, jadi bila mana atas dunia ini, maka kita sebenarnya perlu bersungguh-sungguh dalam mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa kita buat, kena bersungguh-sungguh dan ikhlas. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang menyebabkan kita rasa macam, kenapalah rasa macam dah cukup amal ibadah aku ni. Kita rasa macam, aku dah kuat dah ni. Tak. Kita kena usahakan sebaik-baik mungkin supaya kita rasa yang terbaik yang kita boleh bawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu syair lah penutup pada pagi ini, satu syair yang saya nak kongsi dengan ibu baik sekalian, iaitu bayangkan hari yang pada hari itu kamu akan berdiri dalam keadaan telanjang, berdiri dalam keadaan kecemas dan hina seperti orang bawahan. Pada masa itu api menyala mengganggu orang berdosa. Lalu dengan murka Tuhan mereka berkata, bacalah kitabmu wahai penderhaka. Bukankah tidak ada satu pun yang keliru isi di dalamnya? Tuhan Rabbul Jalil berkata, seretlah orang derhaka ini ke neraka dan masukkan dia ke dalam keadaan haus yang teramat sangat. Orang musyrik akan bergelumbang dengan api menyala, sedangkan orang beriman bergelumbang dengan nikmat dan kesenangan dalam syurga. Okey, syair yang nampak jelas kepada kita bahawa keadaan kita ni merujuk pada keadaan ni Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan sebaik mungkin. Ya, asbab amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amal sahaja kalau buat tanpa ikhlas, Allah tidak akan bagi yang terbaik. Tapi kalau amal kita buat dalam keadaan terbaik, dalam keadaan cukup ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan bagi yang terbaik untuk kita di akhirat kelak. Sebab itulah apa yang diceritakan pada pagi ini merujuk kepada apa-apa sahaja yang kita buat hari ini, bersungguh-sungguhlah kita dalam keadaan kita membuat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas. Insya-Allah Allah akan lapangkan kita di akhirat kelak. Jadi saya setakat itulah perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita bersama-sama orang saleh, insya-Allah. Dan dalam tempoh yang ini juga saya ingin mengucapkan selamat hari raya lah. Sebab kita diperbolehkan selamat hari raya diketuli kepada semua ibu bapa sekalian. Maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan nanti, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada poin ini. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, kita buka soalan. Jika ada yang nak bertanya, silakan. Ada soalan, silakan. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya Mbak, sedekah macam online tu, kita sedekah, kita transfer, memang siapa pun tak tahulah kan. Allah saja yang tahu, dan macam tu kiranya pakai tak Ustaz? Jadi okey tak? Macam maksud saya tu Allah terima ke macam mana Ustaz? Okey, dia sedekah ni, sebab tu kita katakan sedekah kita ni makin lama makin canggih. Dulu sedekah kena pakai note lah, pakai duit tu kan, letak tabung khusus dia, tak ada tabung yang kerap macam ini kan. Hari ni tabung cukup banyak, nak pakai scanning QR code boleh, semua dalam keadaan yang cukup mudah. Niat seseorang itu berbeza-beza. Kalau dia kata dia nak letak nama dia kan, sedekah, okey, contoh saya kan, Ashraf, RM100 letak. Kalau niat kata tanpa ada rasa dalam hati hanya macam nak menunjuk, dia dikira tak ada masalah. Tapi kalau kita tak, aku tak 100, orang lain tak 50, rasa hebat sikit lah. Adalah hati kita tu masalah. Yang kita dah elak itulah. Sebab kita manusia ni, dia tak boleh lagi daripada perasaan rasa bergeriak tu. Tiba-tiba kata, Allah bagi 100 dah, banyaknya. Kita mula rasa, 100 pagi ni rasa puji tak ni, dia bagi lebih esok ni. Kita nak elakkan daripada benda tu.
Okey. Ataupun contohlah kita katakan kita tak tahu nama, itulah hamba Allah. Hamba Allah tulis kat situ. Hamba Allah RM200. Jadi orang puji, hamba Allah mana bagi RM200? Allah pun murah sungguh lah dia ni RM200 bagi dia puji-puji. Kita rasa bangga ni. Bangga sungguh Allah bangga je. Tak ada orang nak puji aku ni, apa sebangga ni. Walaupun orang tak tahu, tapi dalam hati kita rasa ujuk ni. Itu pun kita minta jauhkan juga. Sebab itu perkara-perkara yang mana amal ibadah dah buat dah. Tapi bila depan Allah kata, aku maha mengetahui. Kamu buat ni tak ikhlas. Jadi nak ikhlas ni dalam beramal ibadah sama, tak kira bersedekah ke apa ke. Biar kita letak bagi je, kita diam. Kita jangan fikir lagi. Bagi sedekah itu, niat ilahi ta'ala, aku sedekah ni, mudah-mudahan Allah SWT mengira sedekah aku sebagai amal jariah. Lepaslah. Tapi kita fikirlah, duit 200 yang aku sedekah tu, dia buat apa tu? Tak payah tanya-tanya. Cukup sekadar apa kita sedekahkan, mudah-mudahan apa kita sedekahkan tu, Allah terima. Wallahualam. Maknanya kalau orang tak kata terima kasih pun tak apalah kan, kita tak ingat apa. Tak apa. Dia macam ni lah, macam orang bagi sedekah kan. Bagi sedekah tu kata tulus ikhlas daripada tulus ikhlas. Kalau tulus ikhlas tak payah nak tulis tu juga situ. Biarlah sekian-sekian macam tu je. Tapi nak bagi tahu juga tulus ikhlas daripada sekian-sekian. Itu kalau dalam hati dia tu terdapat perasaan riak dan takabur, maka itu perkara yang perlu elakkan lah. Sebaik-baiknya sedekah tu biarlah orang tak tahu. Bagilah berapa nak bagi. Dan kita tenang bagaimana kita bersedekah, itulah. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, seterusnya ada lagi soalan yang lain-lain? Apa saja soalan pun boleh kan Ustaz kan? Boleh, insyaAllah. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kita dengar tazkirah dalam keadaan berbaring Ustaz, Okey. sebab kita bangun awal kan. Terima kasih. Masih Puan Siti Hajar. Bila mana kita bercerita tentang majlis ilmu ni, dia konteks hari ni berubah. Macam dulu kita katakan nak belajar kena belaga lutut. Belaga lutut, duduk dalam halaqah belaga lutut, duduk tegak-tegak, pegang pen kertas semua tanda. Itu dulu. Bila zaman dah berubah, dia masuk kepada zaman keadaan tunggu depan, anak murid di belakang, dengar jauh-jauh. Okey, makin lama makin besar dia buat kuliah tu. Okey, ramai kadang-kadang beratus orang, beribu orang duduk, dengar tak dengar aja, terpulanglah. Kalau dengar tak dengar, sudah. Itu zaman sekarang. Dan dia masuk ke teknologi hari ni adalah online. Jadi dia tidak kisah nak berbaring ke, nak menerap ke, melentang ke, tak kisah. Yang penting bila mana kita fokus dengan majlis ilmu tersebut, ilmu yang masuk tersebut masuk hati kita, itulah yang paling baik. Paling baik. Cuma kalau kita rujuk kepada adab menuntut ilmu tu adalah adab menuntut ilmu tu kan, duduk dalam keadaan yang dia selesa, dalam keadaan kita ni fokus dalam menuntut ilmu tanpa ada gangguan, itu adab kita dalam menuntut ilmu lah. Tapi dalam keadaan kita nak baring ke apa ke tu pulang, tak ada masalah, tak ada had untuk kita katakan bahawa nak menuntut ilmu ni kena menghadap kiblat dulu. Okey, tak ada apa begitu kan. Contoh dalam kereta, tiba-tiba nak buka YouTube dalam kereta, keset dalam kereta, tiba-tiba takkan nak cari kiblat kat mana kan. Terpulang kepada keselesaan kita. Yang penting niat kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah masukkan ilmu tu ke dalam dada kita. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz nak tanya lagi lah, kalau macam Boleh. Quran yang ada tafsir, kadang-kadang kan kita tak pakai tudung apa semua, cuma letak towel kecil, boleh Ustaz? Okey, dia berbalik kepada adab lah. Sebab kita baca Quran yang tafsir kan. Dia tafsir tu kalau ikutkan yang tidak beruduk pun boleh sentuh. Tapi adab kita nak baca Quran tu sebaik-baiknya kita kadang yang sopan lah. Kadang yang menutup aurat sepenuhnya dan sebagainya, supaya apa kita baca tersebut dia juga sebagai kata pendidik bagi kita. Sebab Quran ni kita boleh katakan sebagai sahabat kita lah. Sahabat kita di akhirat kelak. Jadi bila kita nak bersahabat dengan Quran ni, kita nak ada keadaan yang sangat-sangat bersih, sangat-sangat proper, sangat kata ada keadaan yang kemah lah. Okay. Jadi baca tak masalah. Dia tak adalah kata haram ke apa, tak adalah. Cuma ada kita lebih pada adab lah. Adab baca Quran itu bila keadaan kita yang selesa, ada keadaan yang bersih, ada keadaan yang kata yang menutup aurat sepenuhnya dan sebagainya. Okay. Itu kalau kita pegang Quran lah. Kalau kita hafal Quran, kita masak kat dapur, tu tak ada masalah lah. Kita menyapu sampah kat luar ke, kita pulang. Tapi cuma kita katakan bila mana kita buka mushaf,
Mushaf tu ada tafsir, okey. Dan yang keadaan yang terbaik, cubalah kita pakai yang terbaik jugalah. Okey. Contoh macam orang semayang kan, orang semayang. Boleh tak ada masalah semayang macam mana sekalipun pakaian dia tu. Cumanya kita kena pastikan dalam keadaan yang bersih dan dalam keadaan yang kita kata selesa. Dan bila mana kita baca Quran itu, kalau dah keadaan selesa ni, dia mood tu lain sikit. Berbanding dengan keadaan yang kita dalam kadar, yelah betul lah, kadang musim sekarang kita nak habiskan, nak khatam cepat kan. Kita nak pakai telekung dan sebagainya. Kalau perempuan nak pakai, lelaki nak pakai baju Melayu, lambat. Jadi ambil mana ada lah, tahu ke apa letak tutup. Okay, itu dalam satu sudut dia taklah haram baca Quran begitu. Tapi adab kita nak mendampingi Quran itu, kena jagalah sebanyak insya-Allah. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Makcik nak tanya, boleh tak kalau kita bagi duit zakat kita kepada adik-beradik kita yang kurang sikit lah, yang kurang berkemampuan? Okey, baik. Terima kasih Puan Kamaria. Okey, boleh. Sebenarnya zakat ke sedekah kita ni, seelok-eloknya kita bagi kepada yang paling dekat dengan kita. Yang kita tahu bahawa memang dia susah. Memang dia susah, kita bagi pada dia. Contoh kita katakan keperluan dia apa. Tengok keperluan dia, sebab nilai contohlah kita kata zakat fitrah, katakan nilai dia beras kan, beras RM7, ada negeri RM7, RM10, RM21, ada RM7, RM14, RM21. Jadi itu bahagian kerajaan, bahagian agama telah tentukan bayar pusat agama untuk diedarkan kepada orang lain. Tetapi kalau kita bayar ke sana, boleh kita bayar 2 kali lah, maksudnya kita bayar kepada jabatan agama tu, tapi yang adik-beradik kita ni kita yang lebih mengenali. Nak tunggu queue dia nak dapatkan daripada pusat zakat itu lambat. Jadi untuk bantu dia, kita bagilah kepada dia terus. Okey, boleh bagi kepada dia terus. Bagi kepada kita tahu bahawa dia memang keluarga yang susah dan sebagainya, kita boleh bagi zakat kepadanya. Dan sedekah pun sama jugalah. Kalau kita fikir nak sedekah, tengok dia tak salah ni, bukan saya kata salah ni. Nak sedekah kepada luar negara. Okey, dia tengok Palestin dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi lihat-lihat juga yang di keliling kita tu. Kalau di keliling kita tu makan nasi pun tak cukup. Nak buka puasa pun ala kadar saja, kita utamakan yang dekat dahulu. Okey, daripada kita ni memberi kepada mereka-mereka yang di luar. Sebab mungkin di luar sana tu ramai NGO dah bagilah. Yang dekat ni, yang tepi pintu rumah kita tu, sedih tengok Allah nak makan tak cukup beras, tengok habis sampai ke sakit baki beras tu tungging habis, nak masak tak ada. Jadi kita lah yang perlu untuk memberi sedekah berzakat kepada mereka. Satu lagi soalan, boleh tak kalau kita bagi sedekah pada iman, dia tu uzur dah iman tu, tapi bukan kata dia tu tak berkemampuan, tapi kita mengenalkan dia dah mengajar anak kita Al-Quran semua kan, boleh tak kalau makcik bagi kat dia duit zakat ni? Dia ada kalau zakat fitrah tak boleh lah. Zakat fitrah itu dia lain, dia punya konsep dia. Kalau zakat lain boleh. Dia ada zakat untuk zakat fitrah, zakat pendapatan. Boleh lah, nak bagi tak ada masalah, boleh, tak ada masalah tu nak bagi pada dia tu. Tanda dia tu sedang menuntut ilmu ke, macam anak-anak sedang menuntut ilmu kita bagi. Kalau macam tu tunggu ke, yang mana imam-imam ke macam ngaji tu kita bagi. Boleh. Boleh bagi. Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada dekat sini yang para sini tanya tu, Ustaz, buat sesuatu ibadah tu bersedekah dia dalam hati memang dengan niat ikhlas, tapi kadang-kadang tu timbul lintasan yang tak baik. Macam mana? Okey, baik. Itu biasa lah tu kan, lintasan tu hasutan syaitan, nafsu tu memang dia sentiasa menggoda kita. Cuma ketika itu kita cuba elak lah, setakat mana kita boleh elak lah. Kita ni manusia biasa, nak mengelak sangat pun memang kita pun tak mampu kan. Tapi kita cuba setakat mana kita boleh cuba. Sebab bila mana kita dah okey dah, bagi ni ikhlas tu lah, tiba-tiba syaitan tu masuk. Cuba tengok sikit, kita tanya sikit lah, kata siapa hamba Allah yang bagi tu? Kita bagi hamba Allah ni, kita hamba Allah. Tanya kawan kita tu, siapa hamba Allah bagi tu? Siapa 500 bagi tu? Cuba tanya dia tu. Ada tak dapat info? Jadi benda macam tu sebenarnya dia adalah hasutan syaitan yang cuba untuk meragukan apa telah kita buat tu. Jadi kita cuba elakkan. Antara salah satunya baca auzubillahi minasyaitanirrajim ke, atau ambil wudu dan sebagainya ke. Yang penting benda tersebut boleh mengelakkan terus menerus daripada benda itu mengusik diri kita ni. InsyaAllah. Okay, baik Ustaz, setakat itu sahaja sekiranya soalan ni kita ya Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Dr. Khairul Ashraf ya, sudi berkongsi ilmu kita pada pagi ini yang cukup jelas untuk kita sekali, dan semoga bermanfaat bagi kita dan beri kefahaman bagi kita semua. Dan Ustaz, sebentar lagi kita ada lagi kuliah duha bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Hafiz, dan kita tangguhkan dulu Ustaz.
dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Baik, insyaAllah. Terima kasih semua sahabat-sahabat, ibu-ibu ayah sekalian. Jadi kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Terima kasih, banyak. Ustaz. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Oh ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.